Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu sebelum kita buka majlis kita sama-sama, kita bacakan Al-Fatihah. Ini niat untuk yang pertama Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, para isterinya, keturunannya, sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in seluruhnya, muslimin dan muslimat yang telah pergi meninggalkan kita, termasuklah ibu ayah tuan kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim. Baik, terima kasih kepada tuan pengurusi majlis sebentar tadi, yang anda kasihi tuan pengurusi masjid, tuan imam, seluruh ahli dan kuasa masjid Jami'ul Jalan wal Kamal Masjid Wajak Som. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah yang mana tidak dapat saya nak sebutkan nama seorang demi seorang. Mudah-mudahan semua yang hadir pada petang ini dikurniakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada petang ini, hari yang ketiga. Kita akan berpindah pada malam yang keempat. Syukur pada Allah kerana berkat doa Rajab Sya'ban Allah temukan kita juga pada bulan Ramadan. Antara perkara yang paling saya nak sebutkan di sini, dalam banyak-banyak orang di antara manusia ni Allah panjangkan umur kita. Ada orang yang Allah ambil Sya'ban, ada orang yang Allah ambil Rajab dan sebelumnya. Makna kata apa? Allah nak kita duduk juga dalam bulan Ramadan ini. Allah nak tengok keputusan kita dalam bulan Ramadan ini. Allah nak tengok elok tak Ramadan kita kali ini. Kalau tak elok juga Allah ambil nyawa dalam keadaan kita rugi menyesal. Kalau elok, alhamdulillah, untunglah kita. Mudah-mudahan dapatlah ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita sambung pengajian yang kita kira pengajian berkitab dan kuliah harian berkitab dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, yakni ringkasan surah Sirah Nurul Yaqin, berkait dengan seorang insan yang mulia yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung pada muka surat 6. Wiladatuhu wa rada'atuhu, kelahiran dan penyusuannya. Itu nak. Untuk yang main hari itu ikut. Saya main hari ni ya. Nak tu ya. 5 4. Oh ya. Macam mana saya dapat WhatsApp orang bagi kat saya ni? Like saya dapat like. Tak saya cek balik.
Bukan saya hantar, pandai-pandai tu. Muka surat 6 ketajuk kelahiran dan penyusuan. Dia pun hantar saya tapi 4 kan. 4 orang. Baik, tak ada masalah. Ada 5, ada 6. Mari habis 4. Mari habis 4. Ni kira masuk muka surat 5 lah. Okey, baik. An Ali tu, keturunan dan keluarga bapaknya An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu kana yuhaddithu haditha Zamzam hina umira Abdul Muttalib bihafriha. قال عبد المطلب إني لنائم في الهجر إذ أتاني آت فقال احفر طيبة. قال وما الطيبة؟ فقال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر بره. قال قلت وما البره؟ قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المقنونة. قال قلت وما المقنونة؟ قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم. قال قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. رواه ابن إسحاق في سيرته. طيب. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita masih lagi dalam bab keturunannya dan kewafatan bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Baik, artinya daripada Sayyidina Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, juga sahabat Nabi, juga khalifah yang keempat setelah kewafatan Nabi. Inilah yang dinamakan Ali bin Abi Talib. Beliau bercerita tentang hadis ketika mana Abdul Muttalib diarahkan menggali telaga Zamzam. Abdul Muttalib ni siapa? Tuan Nabi. Abu Talib bapaknya. Baik. Ketika saya sedang tidur di dalam Hijr Ismail, tiba-tiba datang seseorang di dalam mimpi saya dan berkata, "Galilah Taibah." Saya bertanya, "Apakah itu Taibah?" Ini cerita Sayyidina Ali ni ketika saatnya sedang tidur. Nah, ketika itu dalam mimpinya, galilah, datang seorang ni, datang dalam mimpi suruh galilah Taibah. Maka tanyanya, apakah itu Taibah? Kemudian orang itu menghilangkan diri. Esoknya saya kembali tidur di tempat itu juga. Lelaki itu datang lagi dalam mimpi dan berkata, galilah Barrah. Saya bertanya, apa itu Barrah? Dia menghilangkan diri. Keesokannya datang, saya tidur di situ lagi dan bermimpi. Lelaki itu berkata, galilah Al-Maqnunah. Saya bertanya, apa itu Al-Maqnunah? Kemudian dia menghilangkan diri. Hari berikutnya saya kembali tidur. Maknanya hari keempat dia tidur di tempat yang sama. Dalam mimpi dia datang lagi dan berkata, galilah Zamzam. Saya bertanya, apa itu Zamzam? Dia berkata, air yang tidak akan kering selama-lamanya dan tidak tercela. Kamu beri minum kepada jemaah haji yang ramai. Ia berada di antara najis dan darah, berdekatan penuh. Paruh burung gagak yang belah ke sebelah kakinya berwarna putih, iaitu di sisi sarang semut. Baik, ini cerita Sayyidina Ali pernah cerita dalam mimpinya ini. Datang yang suruh dia gali Taibah, gali Barrah, gali Maqnunah, gali sampailah Zamzam yang dikatakan air ini tidak akan kering selama-lamanya dan tidak tercela. Air ni ringki nombor 1 di dunia lah nak. Kalau kita di Malaysia ni mungkin kita kata air gau kot nak, yang best tu nak.
Dekat saya duduk pergi mata tempat mengajak ayat kau ni kira rasa okey lah. Ayat dia okey juga kan. Tapi level ayat atas muka Allah Ta'ala ni air Zam-Zam. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza dia ayat Zam-Zam dulu di Mekah dengan di Malaysia? Kami rasa di Mekah rasa lain, balik di Malaysia rasa lain. Saya kata antara puncanya kita beli, kita balik ayat di Mekah, balik rasa lain. Apa beza dia? Pasal tempat kita maksiat banyak, berkat tak ada, no? Tak tepi TV, tak tepi radio, duk cakap mencerut tepi ayat Zam-Zam. Kadang-kadang Allah hilangkan barakah pada ni. Beza minum di Mekah lah, minum di Madinah rasa puas lah. Minum balik Malaysia beli banyak botol ni, kirim pun cukup, tapi duk tak puas, rasa macam tak ori apa, hak tu juga awak balik pun no? Sama aja, cuma beza dia keberkatan. Tempat kita berkat tak? Sama lah macam hidup kita pun tuan-tuan. Umur sama, berkat dan tak berkat je beza. Umur kita ni sama, rupa kita lebih kurang, tapi berkat dah hidup kita ni. Rezeki kita banyak, gaji sama banyak, tapi berkat tak berkat. Ini cerita tentang ayat Zam-Zam. Baik, ringkas dia balik. Kita tengok pula. Selepas ini Abdul Muttalib mencari lokasi yang ditunjukkan di dalam mimpi itu. Demi menjayakan hasrat ini, beliau sanggup bernazar sekiranya Allah mengurniakan kepadanya 10 orang anak lelaki, dia akan menyembelih salah seorang di antaranya. Tanda syukur kerana Allah menjayakan usahanya dan anak-anak yang ramai dapat membantu telaga menggali telaga Zam-Zam. Ini kisah Tok Wan Nabi. Nah, Tok Wan Nabi ni dia berhajat, kalau boleh nak anak ramai 10 orang. Salah seorangnya ayah Nabi lah, Abdul Muttalib, Abdullah kan. Abu Talib ponakan Nabi, Hamzah ponakan Nabi, Abu Lahab ponakan Nabi, Ibnu Abbas, Abdullah Abbas, Sayyidina Abbas ponakan Nabi. Itu antara anak-anak Abdul Muttalib nak. Baik. Bila disebutkan di sini, selepas berjaya menggali telaga Zam-Zam, Abdul Muttalib pun membuat undian di antara anak-anak lelakinya. Dalam cabutan undian itu, nama Abdullah ayah Nabi naik sebagai anak yang akan dikorbankan. Ini kita cerita asal mula dulu no? Macam mana Abdul Muttalib atau Wan Nabi ni. Dia duk rasa kalau aku boleh anak banyak, aku bersyukur, aku nazar dalam ramai-ramai ni aku nak sembelih seorang. Cerita sembelih ni bukan main daripada pak Nabi lagi no? Pada zaman Nabi Ibrahim lagi pun dah berlaku dah, Ismail dan sebagainya. Baik. Bila mana berlaku maka kaum Quraisy menghalang undi dalam anak-anak lelaki Abdul Muttalib ni, naik nama ayah Nabi Abdullah ni, naik nama pak Nabi. Maka kaum Quraisy bila naik nama pak Nabi ni menghalang Abdul Muttalib dari menyembelih Abdullah. Mereka kemudian bersetuju menggantikan nyawa Abdullah dengan disembelih sebanyak 100 ekor unta. Allahu Rabbi. Maknanya Allah pelihara bapa Nabi, maka lahirlah Nabi. Kalau meninggal dah waktu tu, barangkali tak ada lah sejarah kita, sirah kita ni pasal pak Nabi meninggal. Mungkin cerita dia akan jadi yang lain. Tapi Allah takdir di situ, walaupun Tok Wan Nabi naik nama Abdullah, akan tetapi kuasa ini milik Allah. Yang nak bagi sembelih betul, yang nak gerakkan hati betul, yang nak halang ke Allah tahu. Sebab ni tuan-tuan, kita dalam bab tawa ni kita yakin. Kita kata A dah, sepakat kata A dah. Tiba-tiba Allah hantar orang ni kata tak mau, tak setuju, program ni tak jadi. Pasal kita balik pada asal dia, Allah yang nak memelihara ayah Nabi ni. Ini iman yang cukup kuat tuan-tuan. Sebab tu kita kata dalam hadis Nabi ada sebut berkait dengan puasa, man shama Ramadan, man qama Ramadan. Dua-dua kait dengan Ramadan, siang malam, imanan wa ihtisaban. Kita puasa ni siang hari ni penuh dengan keyakinan pada Allah Ta'ala. Tak ada langsung kita puasa ni pasal ada pasal ni ke, pasal A ke, pasal B, pasal dia ke, pasal aku ke, pasal siapa pun tak ada. Pasal betul-betul aku puasa ni mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tak ada kerana siapa-siapa nak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa yang ada Nabi sebut wahtisaban, dan ikhlas dia ini untuk mengharapkan Allah. Macam inilah kisah Tok Wan Nabi pun bila naik nama Abdullah, akan tetapi kepercayaan kita ni yakin pasal apa tak jadi. Memang asbab dia kaum Quraisy yang menghalang, akan tetapi Allah yang gerakkan mereka. Allahu Rabbi, hebat Allah Ta'ala nak bagi cerita ni hebat. Nak lahir Nabi yang hebat mesti cerita hebat.
Nak kalau kita tengok kan seseorang tu bila dia hebat, dia naik pangkat darjah, dia punya level hebat, rupanya sirah hidup dia mesti hebat. Kalau tuan tengok kan, contoh saya ambil tu contoh dah. Apa? Yang hari ni kita tengok seorang pendakwa yang hebat, tak contoh Ustaz Ibiliu tu. Orang nak jadi taqatul tuan kena lahir tak Islam tu. Kita Islam pun tak taqatul lah. Kita boleh jumpa kawan-kawan tuan, nak jumpa Assalamualaikum, apa khabar? Allah sayang kita. Boleh sebut juga, tak doa kita sembang apa banyak. Kan ada kita jumpa orang tu, jumpa budak-budak pegang kepala. Allah sayang adik. Hubung kita kata ni mai nak. Buat apa? Kita tu hak Islam lama asal tu. Tapi ujian depa. Nampak hebat tu kerana jalanan hidup hebat. Nabi juga Allah Taala nak takdirkan kehebatan Nabi ini kerana bapa Nabi dah naik dah nama kena soleh, akan tetapi Allah halang. Kerana Allah nak tunjuk di sebalik itu adanya Muhammad ibn Abdullah. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok pula fajatan yang ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa kilab. Terhimpun keturunan ibu dan bapaknya pada datuknya yang kelima, iaitu Kilab. Maksudnya Siti Aminah dan Abdullah, mereka ni keturunan mereka ni jumpa pada Tok Wan kelima Kilab. Satu baru jumpa. Kan kalau tuan-tuan dah baca dalam bab ni yang disebutkan Muhammad ibn Abdullah, Abdullah, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dalam kitab ni pun dekat tu ya, tuan-tuan berhati dia nak sebutnya inilah keturunan Nabi sampai tang tu. Baiklah Pak Nabi, Tok Wan Nabi belah mak, Tok Wan Nabi belah ayah, jumpa tang Kilab. Rupanya dia adik, rupanya kan macam kita lah ni pun jumpa belah nu tok nenek dulu tu kena dia adik. Lebih kurang lagu tu lah. Baik. Walaqad tuwaffiya waliduhu wa huwa fi batni ummih wa umruhu 18 sanah wa dufina bil Madinah wa lam yasruk lahu syai'an minal mal. Bapaknya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Nabi ni ujian dia hebat. Lepas tu saya kata kisah Nabi ni, sirah Nabi hebat kerana Nabi hidup hebat, ujian hebat. Tak keluar Nabi lagi, ayah tak ada dah. Kita hari ni tuan-tuan, anak-anak kita tak syukur ada kita, cucu tak syukur ada ayah. Lawan pula. Nabi lahir dah awal lagi, tak ada jumpa lagi. Dah pun Allah ambil nyawa bapa Nabi. Bermakna di sini cuba kita tengok sikit, dia ada footnote dalam tu. Dia kalau kita buat tesis ke, kita buat buku kan, dia ada footnote. Footnote ni nak cerita apa? Apa yang hadis buat dah tu ada bawah itu. Kita tengok footnote dia buat apa. Yang pertama bawah tu. Mak Nabi berasal dari kabilah Bani Zuhrah. Ketika itu ayah Aminah, yakni Wahab bin Abdul Manaf Az-Zuhri, merupakan pemimpin kabilah Bani Zuhrah. Ini cerita asal dah mak Nabi ni siapa. Selepas berkahwin, ayah Nabi tinggal bersama isterinya di rumah Wahab bin Abdul Manaf, bapa mertuanya, selama 3 hari. Maka bertemulah Siti Aminah ni dengan Abdullah. Duduklah di rumah pak mertua. Macam kita lah malam-malam nikah rumah tak ada lagi nah. Rumah mertua dulu. Betul tak? Kan tuan-tuan kaya dah malam-malam kahwin, tak perlu tentu lagi lah. Kata-kata lagu tu lah kita jumpa hari ni. Baik. Bila mana berlaku begini disebutkan seperti kebiasaan orang Arab. Orang Arab ni duduk rumah mertua ni selama 3 hari. Adat mereka. Kita bukan 3 hari, 30 tahun duduk dengan ayah. Duduk peri pula tu. Bagi duit pun tak. Habis duit pak mentua. Pak mentua orang dia beli beras. Tengok siapa ni dulu belum kahwin 5 kilo habis 2 minggu. Ni seminggu tak ada seminggu habis. Rupanya menantu makan banyak. Menantu pula dia kedekut. Duit tak bagi langsung. Dah duduk dengan mentua bagilah sikit. Nah, tak boleh bagi banyak pun bayar bil elektrik. Ni dah buta sungguh. Memang dia tu kira macam masuk. Duduk makan apa yang ada habis. Apa yang tak ada makan kat luar. Dia buat macam orang suka dia aja. Nah, baik. Arab ni kebiasaan mereka 3 hari duduk rumah mentua lepas kahwin. Kita kadang-kadang lajak sampai mati. Tak ada pak mentua tak mati lagi. Nantu mati dah. Duduk sampai rumah pak mentua. Subhanallah. Selepas 3 hari Abdullah membawa Aminah pulang ke rumah Abdul Muttalib
Abdul Muttalib ini tok wan Nabi. Abdul Wahab pun tok wan Nabi. Tok wan belah mak, tok wan belah ayah. Bila dah habis 3 hari tu, ayah Nabi pun bawa baliklah duduk rumah pak dia, Abdul Muttalib. Dan pasangan suami isteri ini hanya sempat bersama dalam beberapa hari sahaja. Kebanyakan pengkaji sejarah berkata tempoh mereka bersama sebagai suami isteri tidak lebih dari 10 hari sahaja. Dalam tempoh inilah Aminah ditakdirkan mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Pujian. Mula di rumah pak tu Manaf ni 3 hari, balik di rumah Abdul Muttalib 10 hari. Dikhabarkan pengkaji sejarah banyak mengkaji, hanya sempat duduk lebih kurang 10 hari dalam tempoh tu saja lekat. Bahasa Melayu kita lekat lah nak dah cek tu. 2 line. Ada satu tu negatif, kalau itu positif. Dalam saat itulah tempoh Aminah ditakdirkan mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok balik yang di atas. Ketika meninggal dunia, bapaknya berumur 18 tahun dan dikebumikan di Madinah. Rupa-rupanya Allah takdirkan Nabi pun hijrah ke tempat bapaknya meninggal. Bukan pergi tempat asing pun. Bukan kata tak ada kaitan pun, ada kaitan belaka. Tempat yang kita duduk pergi hari ni pun macam tu lah. Mekah pun tempat Nabi lahir, wafat Nabi di Madinah. Rupa-rupanya bapak Nabi pun meninggal di Madinah. Beliau mati tanpa meninggalkan harta pusaka sedikit pun. Pak Nabi meninggal umur 18, tak ada apa pun harta pusaka. Kita lah ni tak meninggal lagi harta banyak. Kita tanya awak banyak sangat harta, payah ustaz, anak ramai nak kena bagi seorang sikit. Kita fikir harta nak tinggal. Tapi kalau kita tengok sirah Pak Nabi sendiri pun memang kalau meninggal pun bukan tinggal kekayaan. Sampai ke Nabi pun meninggal sampai tak ada apa kat Nabi. Hak mana ada kait dengan Nabi ni, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah pun meninggal tak ada apa juga. Maknanya mereka mengajarkan harta benda dunia tak terpakai. Kalau tinggal infak semua jadi bekal belaka. Edit kita kata, kita ubah posisi. Yang kata harta dunia ni banyak, tapi kalau mati nanti pakai berabut belaka. Hari ni berabut habis, dia beradik tak tegur siapa. Tanah sekaki 2 kaki bergaduh masa muka, habis. Yang selamat siapa dia? Yang hidup. Yang mati habis dulu tu ya. Dia punya ketiak dulu pecah belum, tinggal harta. Lah ni kawan tu bergaduh, abang long gaduh dengan bangah, bangah dengan abang cik, kat long pun gaduh habis, mau bergaduh. Habis ipak berah mau masuk habis belaka. Mau bergaduh. Pasal di sini disebutkan bapa Nabi tidak meninggalkan harta sedikit, pusaka sedikit pun. Baik, kita tengok footnote di bawah tu. Ataupun bahasa kita panggil nota kaki lah nak. Saya pakai footnote ni bahasa Melayu pula, bahasa Inggeris pula. Bahasa saya duk ngaji tu dia kena footnote. Kalau tak ada footnote, kira musyarah tak minat kita punya tulis. Malah jenuh kena buat footnote lah. Pasal buat apa beza footnote dengan tak footnote? Kalau kita ngaji. Footnote ni maksud dia nota kaki ni maknanya kita ambil petikan dari kitab sekian kita buang. Bawah tu tulis contohnya ayat Quran tafsir sekian, bawah tu kita tulis tafsir Ibnu Katsir juzuk sekian, ayat sekian, sekian. Maknanya kita bukan reka. Ada semua orang ada reka. Bertulis footnote memang takkan timbul. Dulu punya surat memang tak ada footnote. Dulu tulis Allah. Kalau nak boleh perangai-perangai tu, tak perangai pertama footnote satu. Lagi banyak footnote, lagi banyak cara pergi markah. Dia, kalau ni maknanya kita mengaji sungguh lah. Dulu ni kita main tulis ikut kita je. Ni footnote yang disusun boleh oleh kita punya pengarang, kita penyusun kita ni Ustaz Zamri Hashim hafizahullah. Baik. Abdullah yakni bapa Nabi tidak tinggal lama dengan isterinya Aminah. Kerana selepas itu dia keluar ke Syam atas urusan perniagaan dan meninggalkan isteri tercintanya di Mekah. Bapa Nabi ni pun ahli perniagaan. Sebab tu sunnah Nabi meniaga nak. Kita tengok musim BKP ni timbul banyak peniaga-peniaga, semua kaya. Pembeli yang bengkerak, kaya meniaga. Pembeli tak ada duit lah, tapi mau kat meniaga, macam-macam meniaga. Abang bulan Ramadan ni kurma paling banyak orang meniaga. Tapi hati-hati tuan-tuan, penipuan meniaga dah ni banyak. Penipuan pun banyak.
Jabat kat kita, orang lain jual kurma ni 100 kilo, mai beli kat saya 50. Kita pun order lah 100 kilo. Bila kali 100 kilo bunyi saja, tapi tak sampai barang, menipu banyak. Jaga. Kira pun saya sembang dengan seorang polis ni, dia cerita hati-hati musim dah ni tambah nak raya ni. Dia main nak jual tudung raya, baju raya. Online lah kau. Lah kita jangan beli lah, banyak duk Shopee lah. Shopee gagah lah bagi saya, Shopee okey lah. Kita ni tapi jenis duk timbui WhatsApp entak main. Siapa nak beli dengan saya? Murah. Kita pun PM dia. Tengok baju lawa, kita bagi email dia. Dia kata cepat. Pukul 2 nak entak dah, nak push dah. Cepat push. Kita push cepat pun. Cik dia kata dah siap. Dia ambil gambar mukis tu jauh cerit. Dia hantar kat kita pun tunggu 2 hari. Dia tanya dia, Assalamualaikum, dah hantar ke? Ada nombor tracking? Dia senyap, dia block tu. Rupanya kena tipu. Banyak penipuan dan jaga-jaga. Tapi penipuan orang Melayu kita tetap pandai tipu banyak. Polis kata kat saya lebih kurang ribu-ribu lah. Kata-kata ribu-ribu penipuan orang-orang kita ni. Tapi penipuan market scam ni orang luar negara ni, puluh-puluh ribu dia murung kita. Kita pun dia kata, tahniah anda mendapat share. Kita jangan mimpi, mimpi. Orang tiba dapat share kan. Tapi tuan mesti ikut syarat dia. Syarat pula saya nak tak sabar ni. Kairah kita. Tuan kena pergi back in kat saya untuk saya nak siapkan grant tuan untuk dapatkan kereta Porsche ni dalam masa sebelum raya. Cepat segera back in. Kita pergi lebih kok pergi 70,000 lepas. Kita telefon dia, Assalamualaikum. Ni tak dapat. Selamat 70,000, bye-bye. Habis betul. Nipuan cukup banyak hari ni. Tapi kita sebut tahun ni bapa Nabi pun seorang peniaga, maka meninggalkan isterinya di Mekah. Setelah selesai urusan perniagaan, dia segera pulang untuk bertemu isterinya yang dirinduinya. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah menziarahi kaum keluarga sebelah Abdul Muttalib yang ada di Madinah, yaitu dari Bani Al-Najjar. Tiba-tiba dia jatuh sakit dan meninggal dunia di Mekah. Allahu Akbar. Kita sebut di sini tuan-tuan, tiap-tiap perjalanan musafir kita ini, kita tak tahu dapat undur patah balik ataupun tidak. Ya, tuan PKL belum tentu dapat patah balik. Allah nak takdir meninggal dunia di KL. Wallahu a'lam. Sebab tu kita tiap-tiap satu benda tuan-tuan, langkah keluar kaki di rumah saja, kita berniat, ya Allah, aku keluar hari ini ya Allah untuk urusan denganmu ya Allah, lillahi ta'ala. Maksudnya kita tak tahu nak mati bila. Pasal saya teringat Al-Syahid Ustaz Ibrahim Libya. Kalau tuan ingat di Memali dulu nak, macam itulah kisah dia pun. Orang kepung rumah banyak ni, orang kepung di rumah ni macam-macam lugam, menapang, habis tu lepas. Tapi dia langkah kaki tu, Allah, aku keluar ni kerana-Mu ya Allah. Pum, mana tembak syahid. Tu dia. Bagi kita macam tu lah, keluar di mana-mana pun ikutlah cara yang Nabi ajar. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Hak jaga rumah lah, serah ke Allah lah, kita dah usaha dah. Hak kita pula berjalan ni pula minta doa pula, ya Allah selamatkan aku perjalanan ni ya Allah. Aku pergi untuk urusan kerana-Mu ya Allah, aku balik juga. Pasal kita tak tahu perjalanan kita ni adakah perjalanan patah balik ataupun perjalanan pergi tu balik. Banyak perjalanan jadi macam tu lah nak. Kan samalah, kalau saya teringat perjalanan ni sama juga, ada juga sikit je dengan sahabat saya 2 tahun 3 tahun dah lepas Allah ambilkan sahabat saya tu almarhum Ustaz Murtaza Yusof. Itu juga kisah dia pun. Kami travel 5 hari pergi Indonesia kan, pergi jumpa Ustaz Abdul Somad yang glamour kan tuan-tuan, pakat seronok tu. Pasal saya pula bekas pelajar dia ajak saya pergi. Saya pergi sana, nak jadi cerita sampai sana dengan maklumat Ustaz Somad tak ada pergi umrah, tak jadi jumpa dia. Tak apa, kita kata plan A tak jadi, bukan dia seorang ulama, ada ramai ulama, jumpa ulama lain pula. Nak jadi cerita ulama lain jumpa hebat. Ulama tafsir di Riau, jumpa pula adik ulama ni buka pesantren. Seronoklah jumpa ni, pertemuan yang best. Kami pergi satu pondok ni, dia buat lebih kurang 100 pintu untuk guru-guru. Maksud dia pondok sana ni di tanah banyak dia buat bukan pintu saja lah, nak rumah pintu kali tuan-tuan nak bayar pintu saja gantung orang tu je. Enggak ada rumah dia buat rumah tu pintu. Mana guru-guru yang mana duduk sini semua pakat tepi mana duduk tang ni je. Dan orang nak main belajar untuk duduk tang ni je. Siap. Kiai itu semawa kami. Dia tahu ustaz pun bisa aja. Kalau mau juga nginap di sini pun bisa. Sekali dengan orang rumah nginap pun bisa kita sediakan. Itu action kami duk kiai.
tak balik dah gaya ni. Duk seronok lah, arwah pun seronok. Semua siapa tak seronok-seronok pergi kan. Kan, benda ni. Tuan-tuan orang mahu nak kan. Kalau boleh, ringgit tak juga. Dalam malu tu, tapi nak kan. Tapi takut. Ya, tak apalah. Kiai cerita kat kami macam ni, arwah pun tengok pondok kiai cantik, duk plan nak balik nanti di Sungai Tani tu nak buat cantik, sekolah nak buat masjid cantik hebat. Tapi siapa sangka awal tahun tu saya ingat lagi, bulan 1 budak-budak masuk sekolah awal tahun. Kami ni mak ayah-ayah ni duk ada di luar. Saya pada anak, arwah pada ayah. Lebih kurang anak-anak kami ni umur lebih kurang. Dia telefon kat anak dia, ni pilih lah nanti Abi balik tau. Macam tu lah. Nanti Abi balik tau, biar hantar tau. Lebih kurang lagu tu lah. Saya pun cakap, dia pun cakap. Tapi kita kata, begitulah perasaan itu dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan, dia pun sampai di tengah jalan, taping saja Allah punya. Kisah ni juga, lebih kurang juga. Tapi lebih dahsyat lagi, kerana di sini tempat yang bapa Nabi meninggal dunia, Allah takdirkan pula Nabi juga diakhirkan di Madinah juga. Tapi kita kalau ayah mati di Sungai Tani, belum tentu kita mati di Sungai Tani no? Kita mati pada Batah orang kali. Kita punya perjalanan ni tak hebat sangatlah. Nah, baik. Dan dikatakan pula ketika itu Nabi SAW berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Maksudnya kalau 2 bulan ni zaman kita hari ni baru duk ngidam macam-macam lah, nak mual duk ada lah. Hak minta lapak yang ni tambah mai Ramadan pula. Allah, hari-hari pergi bazar, sepak bini minta macam-macam. Kita pun tak tahu mana pun. Kawan hak ngidam lebih lagi dah. Bang, dengar kata Ramadan ni penjual macam bang, lapak bang. Allah, kita tak tahu mana nafsu makan tu. Kena kat dia lagi. Tu 2 bulan tu waktu usia tu. Maksudnya Nabi masih dalam kandungan baru 2 bulan telah pun Allah ambil jasad ayahandanya Abdullah. Baik, kita habis sikit dah. Wa sumiya 'amu wiladatihi 'amal fil lianna malik al-habsyah arsala 'ama wiladatihi jayshan ila Makkah lihadamil Ka'bah wa kana fihi فيل عظيم فأهلك الله الجيش إكراما لولادة النبي صلى الله عليه وسلم. Tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, minta maaf tuan-tuan, saya silap saya baca waktu pula dah. Saya baca waktu sambung tu. Kita minta maaf, kita masuk wiladatuhu wa radha'atuhu. Tuan-tuan duk cari saya pun terus-terus tengok ada sebelah. Rupanya tak baca lagi. Tadi cerita mati puak Nabi, tiba-tiba nyusu dah. Celah mana silap, minta maaf, kita baca sikit. Wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahiran dan penyusuannya. Ulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaum al-ithnain الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل. Baginda dilahirkan pada hari Isnin di tanah suci Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hari Isnin Nabi bersyukur dengan Nabi berpuasa. Nabi bukan sambung bersedih setahun sekali, tiap-tiap minggu. Anda aku syukur dengan kelahiran aku, Nabi berpuasa. Cuba kita ambil tarikh kita. Ada ingat tak tarikh kita? Tak payah ambil hari no, hari jenuh kita, tiap-tiap minggu kita hari kita lemah. Kita ambil tarikh dah lah. Masuk tarikh kita bersedih kita aja. Orang kata ayah kek. Ayah puasa. Lain sikit tau dengar. Kan? Hari orang main kita macam-macam anak-anak special lah trend macam mana. Dia main bersedih lah ni, dia main jenis orang main ketuk rumah. Assalamualaikum, ting-tong. Kita pun buka pintu. Ni makcik beda kan? Happy birthday, belon clock fak. Belon tulis happy birthday mami. Mak pun saya. Apa lagi? Anak tu yang duduk Johor Bahru, anak aku ni baik, kau ingat kat aku lah, bagi belon sedih nak apa. Ya. Lepas tu orang bagi coklat, kek sikit celah tu. Ingat makan lah, sampai bapak teringat kat anak, anak aku baiklah bagi kek kat aku. Nabi tak. Masuk hari Isnin, tiap Isnin Nabi puasa. Ya, tanda Nabi bersyukur atas kelahiran yang Allah bagi Nabi hidup di atas dunia ni. Disebutkan juga Nabi dilahirkan di tanah suci Makkah. Sebab tu kalau kita tengok Makkah dulu ujian Nabi 43 tahun Nabi diuji, 53 tahun minta maaf. Duduk di Makkah ni apa saja orang tak membuatkan Nabi. Sampai akhir kita orang nak bunuh Nabi. Sayang 50 tahun tuan-tuan duduk pojok song, orang nak bunuh tuan-tuan. Tuan-tuan keluar berhijrah pergi tahun lain tu. Orang kata kita nak kena bunuh dia ni. Duduk 53 tahun nak, boom, hijrah pergi 12 tahun.
Contohlah, saya bagi tu contoh. Ada dekat lah yang start ni kita contoh Johor baru lah, duk jauh sikit. Orang meluatkan kita. Nabi ni orang meluat lagu tu sampai Nabi pi, tapi Allah nak sebut kata ini tempat kelahiran engkau, tempat yang mulia, pasti Allah muliakan. Ada Fathul Makkah. Mai kita hari ni pun duk pi. Kemuliaan, barakat, berkat Nabi dilahirkan. Apa tak ada di Mekah tuan-tuan? Tuan-tuan nak apa? Nasi goreng ada, mi goreng ada. Nasi Arab ada, nasi tak Arab pun ada. Nasi Indonesia ada, bakso pun ada, semua ada. Tak ada orang tanam pokok oren ada, orang tanam pokok oren, jus oren ada. Hebat berkat Allah tunjuk. Mai celah mana jangan tanya, Allah hantar lah kau. Kita duk kata yang kita tahu dulu kurma Zam-Zam. Kita ada pergi anu kuih ko pi Mekah ke rumah kurma apa? Nasi Arab hang bagi, nasi goreng pun ada. Anak apa lagi? Ayam masak kicap pun ada. Semua ada belaka. Tu dia orang makan jenuh. Ingat pi Mekah ni, ya, balik kuih, rupanya kuih gemuk makan macam-macam. Sama tuan-tuan pi Mekah pi haji lagi 40 hari atok makan. Kan? Sampai kenal dah. Kalau pi umrah pula tahun depan tu pula atok. Ni ayah tahu kedai ni, ayah tahu, ayah pun tulis siap tak mana alamat tanya Pak Arab driver. Nak pergi makan Pak Arab tu pun kata cakap Melayu nak makan apa Pak Arab tanya. Unta. Dia makan unta. Unta tak lemak tapi malam tak boleh dina. Dia panas kita ada bukit 3 pagi sepa ni tak sedap badan ni. Kolesterol dia kata tak kuat, tapi dia punya panas tuan-tuan. Bangun tahajud nyari. Tu kalau bangun tahajud kan tak tahajud, rugi kan. Allahu Akbar. Tapi bagus juga. Bila tidur jaga awal boleh tahajud. Setiap malam makan unta. Tapi sayanglah tak bangun tahajud. Allahu Akbar, rugi no. Macam kita hari ni 3 hari sahur lah. Makan sahur banyak tapi tak bangun tahajud. Ruginya ya Allah. Nah, menaknya Allah gerak kita ni tuan-tuan. Dia nak suruh kita sujud kat dia banyak. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-mustaghfirina bil ashar. Allah Taala kata, dan mohonlah minta ampun pada aku pada waktu sahur. Kan? Makanlah. Orang kata ustaz, jangan ustaz makan saya kira semayang ustaz. Rugi time makan. Rugi time makan pun awal sikit. Takkan tak dijah tu tengok bola boleh pukul 4 pagi, pukul 3.30 bangkit dah. Kan? Mencukupi. Ajak kawan main rumah lah tu tengok bola Liverpool lawan. Contohlah. Tak. Bangun awal sikit kalau kata masalah sangat makan lagi lama. Bangun awal sikit buat mayang siap-siap. Gamak kita kata nak mayang makan siap-siap, mayang pula pun boleh. Yang penting waktu pagi ni Allah kejut kita. Sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kita syukur dengan kita bersujud kepada Allah Ta'ala. Tapi saya makan banyak. Orang tanya awak makan banyak, takut saya lagi lapar. Saya kata kat dia, lapar kenyang tu Allah punya raja. Memang lah. Akhirnya betul. Kawan tu makan kurma 3 biji ya, dengan ayak segelas. Tahan sampai petang. Kawan tu kena nasi Arab 3 pinggan. Tengah hari muka kelupaan. Muka lembek. Awak ni si Arab 3 pinggan minta edipa. Esok 7 pinggan. Apa tu ya? Buh pilaf talam sabun, makan pilaf tidur dengan nasi. Allah nak bagi penat ni kalau kelapan lagi penat badan. Contoh saya mudah makan banyak. Tiba-tiba pukul 8 Allah bagi sakit perut mula. Allah buang habis kat dalam tu. Kita mulah buang penat. Baru pukul 8 tu kan. Baru pukul 8 pagi. Nak jumpa pukul 7 malam je nak lembek. Tu yang azan pun tak bangkit. Bini kata awak tak sihat, uzur. Mayang tak apa Allah faham. Mau ikut dahang Allah faham. Mayang wajib anu kira Allah faham. Subhanallah. Tu contohnya nak. Baik. Maka disebutkan Nabi lahir pada tahun 12 pada tahun gajah. Zaman tu tak ada lagi 1442. Tahun 2020 tak ada apa lagi. Tahun tu semua dipanggil sempena. Kalau tahun tu ada tentera gajah, Amul Fil. Kalau tahun tu tahun sedih, Amul Huzn. Amul Hazan. Contoh tahun sedih, tahun dan sebagainya tu. Kalau kita panggil tahun ni apa dia? Tahun apa? Tahun Covid. Amul Covid. Contoh tahun Covid. Kita puasa tadi tahun Covid. Dah Ustaz 2021 dah tahun Covid. Saya nak kata kalau contoh dah tak pakai tahun lagi, tahun Covid kita panggil tahun balak. Boleh panggil tahun ujian dan sebagainya. Baik. Wa sumiya 'amu wiladatihi 'amal fil li'anna Malik al-Habsyah arsala 'ama wiladatihi jayshan ila Makkah lihadmi al-Ka'bah. Wa kana fihi filun 'azim fa ahlaka Allahu al-jaysha ikraman liwiladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kelahiran baginda dinamakan tahun gajah.
Kerana pada tahun itu seorang raja dari Habsyah telah memimpin satu pasukan tentera ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Ini salah silah cerita asal usul dia tahun gajah ini. Dalam tentera itu terdapat seekor gajah yang sangat besar. Lalu Allah Ta'ala membinasakan tentera itu sebagai kemuliaan kepada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lahir Nabi tuan-tuan ditunjukkan kehebatan. Tahun tentera yang hebat, tentera bergajah yang besar-besar ni pun Allah Ta'ala boleh binasakan. Kalau kita dengar ceritanya, burung ababil, burung-burung yang musnahkan tentera. Sebab tu tuan-tuan, kita COVID ni kan, kita tak nampak, tapi cuba kita minta ke Allah. Tentera Habsyah tu pun Allah hantar burung ya, no? Itu guru saya, Dr. Ustaz Abdul Somad, dia kata dalam satu ungkapan, dia kata kalau kata bulan Ramadan kali ni Allah bagi kita jumpa Ramadan, kita pun tahu Ramadan ni Allah nak ampun dosa, mayang Allah ampun dosa, puasa Allah ampun dosa, memang Allah nak ampun. Dia kata kalau boleh dalam kita dah minta Allah ampun dosa, kita minta sekali, ya Allah hapuskanlah COVID berkat Ramadan ini. Mana kita nak tahu kan Allah Ta'ala punya kerja. Ramadan ni mai mensucikan segala-galanya. Mungkin Allah Ta'ala kata kalau hangpa sungguh minta kat aku, kalau Kedah minta, Penang minta, Malaysia minta, negara Arab minta, orang putih minta posihlah kak. Susah tak bagi Allah? Senang Allah nak bagi lah. Kita tengok keputusan hari-hari pun, kita tengok kadang-kadang 1,000, kadang 900 lah. Senang Allah nak ubah. Allah ubah nak dia. Itu ni tuan-tuan, tinggal satu angka dan kita tengok seronok lah, tengok dia naik ratus ribu pulak kita naik pening sampai lah tak boleh kampung lah. Kan ada orang ada rinduan nak bila nak balik. Saya lagi tak boleh nak panjang pun. Malam ni pun ada program di Morgung. Ni saya terus balik buat puasa di Ustaz. Alhamdulillah lah boleh jumpa mak dia Ustaz. Sambil sulam lah no, sambil pi imam kuliah sana demi jumpa mak. Untung juga buat kerja ni. Tuan-tuan duk tang ni tak boleh pergi mana. Duk majlis sama. Tak apa. Tuan-tuan minta ke Allah, Allah boleh bagi. Lepas tu pesan tu guru saya tu kata apa? Minta sama, bangun malam minta ke Allah, ya Allah kalau betul lah bulan ni kau nak bagi yang terbaik buat kami, hapuskanlah COVID ni ya Allah. Hapuslah ya Allah. Pasal Allah Ta'ala yang mengaturkan segala-galanya. Kalau kita kata COVID ini kerana fulan, kalau Allah tak izin tak jadi COVID. Takkan jadi benda ni kalau Allah tak bagi. Yang kita duk tuduh macam-macam. Kita boleh sebut ada sabit-sabit ya, tapi kekuasaan tu balik pada Allah. Sakit kita, demam kita apa Allah tentu. Sebab tu kita kena harap ke Allah Ta'ala. Kata bulan Ramadan ni mengharapkan Allah Ta'ala wahtisaban. Baik. Dalam tentera itu terdapat seekor gajah yang sangat besar. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinasakan tentera itu sebagai kemuliaan kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimatu Sa'diyatu ila an balagha umruhu 4 sanawatin. Thuwaibatul Aslamiyah merupakan hamba kepada Abu Lahab, menyusukan baginda selepas Aminah. Nabi lahir yang pertama sekali mesti mak sendiri lah belum nak hantar ke orang lain mengasuh ke apa ke, dapat mak sendiri lah. Lepas tu yang menyusu selepas Aminah Thuwaibatul Aslamiyah, hamba kepada Abu Lahab. Yang kita dulu dengar Halimatul Sa'diyah tu selepas Thuwaibatul Aslamiyah. Apa yang kita sebut tahun ni tuan-tuan, apa kita faham tahun ni? Maknanya mula-mula Nabi ni dilahirkan ibunya yang menyusukan, selepas itu Thuwaibah Aslamiyah, kemudian Halimatul Sa'diyah pula menjadi ibu susunya sehingga baginda berumur 4 tahun. Maksudnya sebab apa ibu Nabi menghantar kepada Halimatul Sa'diyah? Cuba tuan-tuan fikir apa siapa. Halimatul Sa'diyah ni dia duduk di satu kampung sekitar bumi Taif, atas sana, kaum Bani sana tu. Sebab tu kita ni dengar sirah Nabi hijrah di Taif tu. Satu masa Nabi hijrah di Taif, pasal Nabi koko ada kenal kawan-kawan lama. Koko baby-baby dulu dan duk kawan mingguli ke. Tengok-tengok jadi golek. Itu contoh cerita dia. Pasal di Mekah dulu, zaman itu zaman penuh dengan sosial. Maksudnya maksiat, kejahatan ada belakang. Jadi ibu Nabi ni tak maulah Nabi ni dia dibesarkan dalam suasana sosial. Dahsyat sosial tuan-tuan. Kita zaman kita hari ni pun kena peringat belakang lah.
Pekan bala batas pun bukan nikah juga, sosial dah dahsyat juga. Ramadan pun berkarat-karat juga, kepala keluar pun sosial lah tu lah. Pakai luar pendek pun ada, pakai ketat pun ada. Ramadan tu, luar Ramadan jangan kata sama aja. Kan sama baru-baru ni. Anak kawan saya main di rumah di belakang Masjid Badawi. Dia, Ustaz kenal tak kawan kami yang tu? Ustaz tahu tak? Kami tengok handphone dia, Ustaz tahu tak? Ada video belum. Unggah kata baru dia jauh apa video lelak ni dia ada dah. Allah. Jadi saya pun tuan-tuan fikir. Alhamdulillah, duduk di Kuala Batas ni lebih kurang 6 tahun. Hari ni saya mai tadi pun bukan mai dari Kuala Batas, mai dari Penaga. Rupanya Allah takdirkan saya pindah duduk Penaga dalam ni. Ada rezeki sikit di tanah lah, buat rumah di belah kampung atau panjang kota Rauk Matang tu berindu. Duduk celah-celah bendang. Saya ingat Nabi ni pun nak jaga anak-anak ni daripada sosial hebat ni. Saya kata takkan mampu lah nak pergi duduk di Mekah, Taif jenuh. Jadilah buat pergi kampung sana pun. Duduk hari ni budak-budak keluar pun duduk bunyi cengkrek. Jadilah. Tengoklah bendang ikan nak peluk-peluk lah bendang tu. Jadilah. Bukan apa tuan-tuan. Kita fikir anak-anak ni kan Nabi kata ma min mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Anak-anak ni semua keluar bersih lah kau. Kita lah yang duk ijah dia. Kalau kita biar dia duk kawan dengan tak tahuan punca, balik-balik kita gerak dia subuh je, makan sok dia maki hamun kita. Dengan pelik kan. Bangun mayang. Macam tu lah ni punya bahasa tu. Dia punya ganas tu. Kalau mak kata pergi kedai beli roti ada orang lain nak syek-syek ku aku. Mai aku lah dengan mai. Kadang mak dia kata, "Ni, angkat baju angkat neri tu orang pula." Mencik dah lah dengan mai tu tak. Dia punya bahasa kita apa dengar, tok wan dengar pun kan. Tapi tok wan ni tak payah dengan cucu ni, dia tak marah sangat macam marah anak ni. Kan? Anak ni punya lah mak pak ni kata, "Hang kuaya, hang jaga hang." Mak ayah mai. Dah lah budak. Untuk wan tu lembut jadi lagi. Nah, sungguh tuan-tuan, lah ni mak ayah ni lah peranan nak besarkan anak-anak. Kalau kita biar tuan-tuan, keadaan Nabi tak ada lah. Umur 4 tahun menyusukan. Halimah Sa'dah menyusu. Maksudnya duduk di satu kampung tu. Kan? Kampung ni main lagu tu lah, main seronok-seronok main kampung. Kalau zaman kita ada kampung dulu main wow. Tengah ni ada main wow depan minyak song. Tak kan anak. Lari motor, main handphone. Dia game Mobile Legend. Lawan tak peduli dah. Buka puasa pun handphone juga. Kan? Lah ni ugut pula budak-budak lah pandai ugut. Nak suruh puasa handphone bagi kita pun bagi. Dia main handphone sampai buka puasa asap nak mayang, dia main handphone. Tunggu depan mak main masak. Mak dah masak. Mak cek lapak mak pejam dia main game. Mak tanya 5 minit lagi nak azan lah. Ye cek pun nak habis game. Mayang lagi. Tak apa mak, game penting lagi. Kita biar lagu tu. Ya Allah Akbar. Bermakna di sini tuan-tuan. Saya nak berhenti datang ni. Nak sebut bahawasanya Allah Ta'ala tunjukkan satu pengajaran yang kita boleh ambil hari ini. Lahirnya seorang yang mulia kekasih Allah ini kerana keturunan yang mulia. Hebatnya nama Nabi sampai hari ini tuan-tuan. Kita duk kaji sirah Nabi lagi. Ada tak kita duk kaji sirah? Kita matiin dia orang kaji sirah kita. Bakat tak lah nak. Kalau kita ni ada nama di Pajak Song ni, mungkinlah budak-budak universiti main. Orang terpengaruh di Pajak Song siapa? Cik tu kubur dia, cik kita. Kalau ada nama kan tak ada apa. Orang tak kenal pula tu, lagi tak ada apa. Tapi Nabi ni sampai lah ni. Orang duk karang, duk susun kitab sirah tentang Nabi. Yang orang duk kalut nak pergi Mekah, Madinah, Mekah ni pasal apa? Nak pergi ikut jejak perjalanan Nabi, nak ziarah makam Nabi. Hari-hari duk ada. Sampai hari ni kita pun duk merayu sangat nak pergi juga. Pasal apa? Kerana kehebatan Nabi tu lihatlah pada awalnya sekali Allah uji. Lahir-lahir ayah tak ada. Maksudnya apa? Allah nak suruh kita gantung kat mak ayah tak? Nabi bergantung direct dengan Allah Ta'ala. No? Ni kita nak masuk ni kematian bonda ni bagi kat ustaz besok dia hurai ke mana lah, ikut dia pula lah. Saya boleh hurai dekat tu lah nah. Jadi insya-Allah minta maaf banyak-banyak, ambil masa yang agak lebih. Jadi saya pun faham tuan-tuan kalut di mana pun tetap juga waktu buka puasa tak masuk lagi. Kalut pun muhung tu ya. Ubat kalut je, ubat nak balik awal kononnya dah masuk maghrib dak lagi. Hebat macam mana pun tetap buka puasa maghrib juga. Jangan duk kata ustaz saya ni datuk Zat, datuk tak datuk maghrib baru makan. Baru makan. Ni dia buat action dia.
Tak ada beza. Kita ni puasa ni tak ada siapa beza. Sahur kita sama-sama, buka puasa sama-sama. Tak ada kata kalau pangkat YB buka puasa tengah hari, tak ada. Dalam deri tak puasa. Tak ada. Istilah dia la'allakum tattaqun. Allah nak bertakwa belaka. Atas takwa, bawah takwa, aman negara kita mudah-mudahan. Kita doa banyak-banyak tuan-tuan, andai kata Allah takdirkan kita ni sempat melihat ke dunia kita hari ni, minta Allah pelihara negara kita Malaysia terutamanya kan. Allah pelihara Islam, minta Islam atas sampai bawah Islam belaka. Allah jaga belaka pemimpin kita supaya tak pecah. Jangan ada pecah-pecah lah. Kalau pecah-pecah pun serapis-serapis pecah ni, ambil penyapu micap, tak buang ke tempat. Kita tengok elok kan. Kita beli telur banyak lah, beli pom jatuh, tinggallah 3 biji lagi, simpan 3 biji, alim buang. Tak elok tu buang belaka, ambil elok lah. Jangan tak elok simpan kau, lagi likut busuk habis telur tu, muruk. Nak tayar taruh. Kita minta yang tu lah mudah-mudahan. Jadi insya-Allah sebelum kita nak tutup ni tuan-tuan, seperti biasalah, saya pun tak sangka, masya-Allah masjid tuan-tuan ni masa macam duduk Kuala Lumpur. Kan, saya ni lama tak main dah tahun ni. Program pun tak banyak tahun ni dah. Main-main, alhamdulillah tengok tuan-tuan pun makin berseri dah dengan wajah yang berseri-seri ni. Insya-Allah lah. Ada juga saya ada 1-2 maklumat di belakang tu. Ada tabung yang seperti mana saya biasa bawa tempat tuan-tuan ni, maklum lah. Dia sebut kata bulan Ramadan ini satu bulan yang mulia, bulan yang suci. Perbanyakkan infak, banyakkan sedekah. Yang pertama sekali tuan-tuan, jangan tinggalkan tabung masjid Bajak Som. Hak ni saya pesan lah. Tak mana-mana pun, guru saya pernah sebut, Buya Yahya, dia pernah kata, kalau ada tabung yang kedua, tabung pertama tu kita dah sering dah infak, jangan tinggal dia, tambahkan kebaikan kita. Setengah orang ni, dia tengok yang pumai pula, dah cukup, dah. Kalau kita dah biasa bantu orang susah tu, datang orang susah kedua, jangan tinggalkan susah pertama, kekalkan susah pertama, susah kedua kita tambah. Datang pula susah yang ketiga, susah ketiga kita tambah, yang kedua, yang dua kita tahu. Maksudnya kebaikan kita ini lagi banyak dia datang, lagi banyak kita sahut dia. Masya-Allah. Yang utamanya tu tabung tu lah. Ada pamphlet, tuan-tuan kalau ada banyak, infak cara banyak, ada sedikit cara sedikit. Yang pentingnya tak ada apa pun, tuan-tuan sebarkan kebaikan. Adalah pamphlet saya bawa tu, ada nombor akaun dan sebagainya, bolehlah kongsikan kebaikan kita dalam bulan Ramadan. Ini permulaan awal lagi, 3 Ramadan baru kita nak tunjuk bukti kata kalau hari ni kita mula dengan hebat, kita doakan mudah-mudahan Ramadan hujung sekali lagi hebat daripada hari ni. Kalau hari ni kita balok nak bangun sembahyang malam 10 malam akhir, Allah kejut kita 10 direct. Kadang-kadang kita 10 malam akhir pun tak jaga apa, karut pun. Kan? Kita nak Allah bantu kita. Bantuan ni kita kena tolong agama Allah, kena tolong Islam, kena tolong agama Allah, Allah bantu kita. Yang keduanya, nanti di luar sana tu adalah sedikit barang saya bawa. Barang ni tak banyak lah, saya sempat packing sikit-sikit je. Yang ni tuan-tuan pun maklumlah kalah, adalah saya bawa ikan bilis dari Sabah. Ikan bilis ni yang siap kupas, siap dah. Ada 10 paket je. Maaf lah tuan-tuan lah. Ikan bilis ni terhad. Saya packing kat tuan-tuan 10 je. Pasal saya nak packing pula untuk orang mergong malam ni, kena taruh sikit. Kalau habis tahun ni orang mergong pula tak dapat rasa. Jadi saya punya berniaga sampai tahap tu. Bermakna kalau saya tak tahun tu dia habis. Jadi saya buat 10 tahun ni, 10 tahun tu. Jadi siapa cepat dia dapat. Nak nanti kemudian. Pasal stok terhad. Kalau ambil Bangkok tak apa, ambil Tanjung tak apa. Ni main direct dari Sabah. Sebelum ni ada ikan udang kering, sotong kering, melih mata biru. Semua ni jenis laju belakang. Laris belakang dah. Pasal saya kira macam ni lah. Waktu sahur kita ni kadang-kadang nak bagi selera. Dia main ikan milih ni dia selera sikit, dia rapuh-rapuh pula. Nah, adalah 10 bungkus saya buat. Saya buat pack besar-besar lagu tu lah, RM20, RM20. Tuan-tuan berhajat ni insya-Allah lah. Kita dalam masa yang sama saya niatkan juga kita bantu ekonomi orang Islam. Di Sabah sana tuan-tuan bermaklumlah, bukan semua orang senang belaka, nak orang susah banyak. Kita bawa ni kita bantu juga dalam masa yang sama insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada berhajat juga ubat mata yang pernah juga dahulunya dijual, ada saya bawa juga insya-Allah. Jadi saya doakan mudah-mudahan ada kebaikan kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah, tubuh badan kami, rezeki kami, keluarga kami, kenderaan kami, rumah kami, segala yang kau berikan kepada kami berkatilah ya Allah pada bulan Ramadan ini terutamanya ya Allah.
Moga ada kebaikan semua yang kau bagi pada kami. Dunia kami ini menjadi kebaikan kami untuk menggantikan akhirat yang baik nanti ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami umat Nabi SAW yang disayangi oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi, yang ditarik tangan kami untuk masuk ke dalam syurga bersama dengan Nabi. Berkat kami kaji sirah Nurul Yaqin berkait kekasih-Mu ya Allah. Kau jadikan kami ini hati-hati yang sentiasa merindui Rasulullah SAW. Jadikan kami orang paling kuat mengikut sunnah. Jadikanlah kami orang yang paling kuat mengamalkan dengan sunnah Nabi. Setiap perbuatan kami mengikut cara yang diajarkan Nabi. Pakaian kami, makan kami, keluarga kami, rezeki kami dengan cara yang pernah dianjurkan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, andai kata kau jadikan Ramadan ini terakhir buat kami ya Allah, kau bantulah kami ya Allah untuk persiapkan kematian kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, andai Ramadan ini kau nak ambil nyawa kami ya Allah, kau ambillah dalam saat kami sempat bertaubat, kau ambillah saat kami berpuasa, kau ambillah saat kami sedang baca Al-Quran, kau ambillah saat kami sedang qiyamul lail, kau ambillah saat kami bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kau jadikan kami dan seluruh jemaah yang hadir pada hari ini ya Allah di antara hamba-hamba yang akan mendapat malam Lailatul Qadar, yang akan diganda-gandakan kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang kau boleh berikan banyak-banyak pada kita semuanya ya Allah. Ya Allah, kau bantulah kami dalam melakukan amal ibadat kami. Hamba yang lemah, tidak gagah, kami lemah ya Allah, kami hina ya Allah. Engkau lah yang gagah, Engkau lah yang hebat. Kau bantulah kami ya Allah. Kau jagalah hati-hati kami ya Allah daripada takabur, daripada riya ya Allah. Kau jagalah hati kami supaya tidak lupa pada Engkau ya Allah. Kau jadikan bibir-bibir kami sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah. Hati-hati yang sentiasa mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, kau jadikan keluarga kami keluarga yang tidak meninggalkan salat, keluarga yang dapat beribadah dalam bulan Ramadan, terutamanya puasanya ya Allah. Keluarga yang bangun pagi untuk bersahur dalam masa yang sama, mereka tidak tinggalkan bertahajud, bertaubat kepada Engkau ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami minta ampun Kau ya Allah. Pada waktu-waktu petang ini ya Allah, mendekati saat berbuka puasa, mustajab doa-doa pada petang hari ini ya Allah. Kau terimalah doa kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah kami dalam bulan ini pemurah yang tidak kedekut, yang tidak berkira-kira ya Allah. Kami akan bantu siapa yang ingin memerlukan bantuan ya Allah. Kau jadikan kami kaya untuk bantu mereka ya Allah. Kau jadikan kami ada rezeki untuk bantu mereka yang susah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafaran suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-insanu lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.